Sejahtera Puan Nur Faizadola dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentang video roleplay kami yang berkaitan dengan topik motivasi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Akila, Najiha, Nur Aisyah Syamina dan saya Yonan. Berikut adalah watak yang akan dimainkan oleh ahli kumpulan saya. Aisyah berlakon sebagai majikan, Akila serta Najiha berlakon sebagai pekerja kedai dan saya merupakan tukang cerita. Motivasi merupakan tindakan atau rancangan yang dilakukan oleh majikan ataupun ketua kepada pekerja mereka agar prestasi kerja dalam sesebuah pasukan dapat dipertingkatkan. Didapati motivasi merupakan salah satu alat yang dapat meningkatkan daya usaha dalam sesebuah pasukan yang bekerja dalam persekitaran mereka. Kerana tindakan motivasi macam satu panduan yang membimbing pekerja serta majikan mencapai matlamat yang telah ditetapkan secara awal-awal dalam jangka panjang ataupun pendek. Jadi, cerita bermula seperti berikut. Seorang majikan sedang memantau pekerjanya dalam kedai beliau. Berikut adalah perbualan mereka. Gila, cuba awak tengok stok dengan tis barang yang saya bagi ni. Kenapa berbeza ya? Lepas tu awak buat kerja ni sambil lewa dan ambil mudah je ke dengan kerja yang saya beri dekat awak? Tak, bos. Saya salah kira je. Nanti saya cek semula. Sorry, bos. Belakangan ni saya ada masalah family sikit. Saya tak dapat nak beri file pada kerja semula. Oh, tak boleh buat macam ni. Saya percaya dan harapkan yang lebih baik daripada awak, Gila. Dan ingat, saya akan perhatikan awak lepas ni. Gila, kenapa ni? Nampak sedih je. Bos, mama saya tadi dia ada share nak pecat saya. Saya rasa down lah hari ni. Biasalah, bos tu kasar sikit dengan pekerja-pekerja dia. Dia yang terbaik untuk pekerja-pekerja dia. Awak jangan ambil serius sangat Awak pun tahu bos macam mana. Lepas ni buat kerja betul-betul dia. Jangan salah kira stok lagi. Atau awak nak saya cakapkan dengan bos yang tentang situasi awak sekarang ni. Yes, please. Terima kasih sebab mama saya. Hai bos, bos marah gila ke? Oh, dia salah kira stok daripada yang sepatutnya. Dan dia sepatutnya tahu tidak boleh membiarkan masalah peribadi menjejaskan prestasi kerja dia. Itu namanya tidak profesional. Saya boleh kirakan stok tu semula kalau bos perlukan. Mungkin dia ada masalah yang menyebabkan dia tak fokus. Sebenarnya, dia ada masalah keluarga. So, saya harap bos dapat beri peluang kedua pada dia. Saya harap awak boleh bantu dia dan perhatikan dia selepas ni. Okey bos, saya akan tolong perhatikan dia lepas ni. Motivasi banyak memberi kebaikan kepada organisasi. Ia menghasilkan pekerja yang produktif, pekerja yang bermotivasi tinggi dan dimotivasikan dengan cara yang betul oleh pengurusnya akan menunjukkan produktiviti yang lebih daripada pekerja yang bermotivasi rendah. Motivasi yang tinggi akan membawa kepada tumpuan kepada kualiti. Pekerja yang bermotivasi tinggi akan menitik beratkan mutu kerja dan kualiti kerja yang terbaik. Ini kerana mereka mengharapkan kebaikan serta keuntungan maksimum kepada organisasi dan diri mereka sendiri untuk jangka masa panjang. Motivasi juga akan membawa kepada penghasilan alternatif yang lebih baik. Apabila seorang pekerja bermotivasi tinggi, dia akan sentiasa mencari alternatif
terbaik untuk melakukan kerjanya supaya lebih produktiviti dan kualiti kerja akan meningkat. Seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi motivasi. Seperti yang kita tahu adalah yang pertama adalah minat. Apabila seseorang individu itu mempunyai minat terhadap pekerjaan ataupun rasa suka dengan kerja yang mereka lakukan, mereka akan dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua adalah apabila seseorang pekerja itu bersikap positif. Seseorang yang mempunyai sikap positif akan menyertai kegiatan secara mendalam dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kenapa pekerja memerlukan motivasi? Motivasi adalah satu proses psikologi dalam diri seseorang yang boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor luaran. Faktor luaran seperti lingkungan kerja, pimpinan dan kepimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, dan yang keempat adalah seperti dorongan ataupun bimbingan pengurus atasan. Faktor dalaman pula adalah seperti sifat semula jadi individu, tahap pendidikan, keinginan ataupun harapan masa depan. Ia juga boleh dikenali sebagai faktor kesihatan. Terdapat juga faktor penjagaan seperti kualiti penyediaan, polisi syarikat, gaji, keadaan tempat kerja, fizikal tempat kerja, dan juga hubungan interpersonal dan lain-lain. Faktor-faktor yang berkaitan pekerjaan akan memberikan kepuasan dan seterusnya dapat memotivasikan pekerja. Ketiadaan faktor-faktor ini akan menimbulkan ketidakpuasan pekerja, dan antara faktor-faktornya adalah seperti pencapaian, pengiktirafan, kenaikan pangkat, peluang pekerja itu sendiri, peluang untuk berkembang pekerjaan itu sendiri, dan juga tanggungjawab. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Najihah untuk menerangkan dengan lebih lanjut cara-cara untuk meningkatkan motivasi ataupun cara mengatasi. Oleh itu, saya dapat melihat bahawa cara-cara memotivasikan pekerja adalah pertama, pastikan sistem dan prosedur kerja berkesan dan mudah difahami. Contohnya, semua pekerja perlu diberitahu dengan sejelas-jelasnya tentang kerja yang perlu mereka buat dan prosedur yang perlu mereka lakukan. Yang kedua, sistem insentif perlu dihubung-kaitkan dengan prestasi pekerja. Yang ketiga, pastikan cara dan gaya kepimpinan di dalam organisasi dan budaya korporat dapat membantu meningkatkan motivasi pekerja. Seterusnya, tangani masalah peribadi pekerja mengikut cara yang telah diterima dengan efektif. Berdasarkan situasi tersebut, didapati majikan tersebut memarahi pekerjanya demi memotivasikan mereka, tetapi pekerja macam tidak suka terhadap tindakan majikan mereka. Sebenarnya, majikan itu seharusnya guna cara yang lebih sesuai untuk memotivasikan pekerjanya. Contohnya, majikan boleh berkomunikasi dengan pekerjanya secara berbaik-baik. Tindakan ini membolehkan majikan benar-benar memahami punca masalah yang menjejaskan motivasi pekerjanya. Oleh itu, beliau dapatlah merangkakan rancangan yang paling sesuai untuk memotivasikan pekerja beliau. Pekerja juga ingin bekerja dalam persekitaran yang gembira serta berharapkan majikan mereka adalah orang yang bertimbang rasa. Cadangan ini bukan bermaksud tindakan tegas tidak boleh dilaksanakan dalam persekitaran kerja, tapi majikan kena pilih alternatif yang paling sesuai untuk memotivasikan pekerja mereka kerana sikap semua pekerja adalah berbeza. Contohnya, ada pekerja yang macam tidak suka dimarahi, ada pekerja yang rela mengikut segala arahan majikan mereka. Dengan cara ini, barulah dapat mencapai keberkesanan kerja yang efektif. Jadi, video ini merupakan pembendangan daripada kami. Sekian, terima kasih.